Ustazah, boleh ceritakan mengenai peristiwa pembebasan kota Mekah? Bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dalam segmen Risalah anda akan bersama dengan saya Ustazah Nazira Abu Bakar untuk kita ceritakan tentang apa peristiwa-peristiwa yang sangat menarik yang terjadi dalam bulan Ramadan. Untuk yang pertama ini saya akan kongsikan tentang satu peristiwa yang dinamakan sebagai peristiwa pembebasan kota Mekah. Biasanya kalau dalam bulan Ramadan ni kita sibuk dengan ibadah tarawih, kita sibuk dengan berbuka puasa, kita sibuk dengan bazar Ramadan, kita akan sibuk dengan baca Quran. Tapi tahu tak, sebenarnya dalam bulan Ramadan ada peristiwa yang berlaku pada 10 Ramadan yang diceritakan dalam kitab sirah 10 Ramadan pada tahun ke-8 Hijrah. Peristiwa yang sangat besar yang dinamakan sebagai peristiwa pembebasan kota Mekah atau disebut dalam bahasa Arab sebagai Fathu Mekah. Bulan Ramadan kan, cakap Arab sikit. Fathu Ramadan. Fathu Mekah. Fathu Mekah. Baik. Apa yang jadi dalam peristiwa Fathu Mekah? Dia jadi bila mana disebut dalam kitab-kitab sirah, ya, penduduk musyrikin Mekah dia langgar satu perjanjian yang namanya perjanjian Hudaibiyah. Ingat tak? Rasa macam dah datang balik kan, kenangan-kenangan mengaji sirah dulu waktu kafir. Apa dia perjanjian Hudaibiyah ni tuan-tuan puan? Kita sebut hanya satu yang dilanggar, iaitu dalam tempoh 10 tahun, maknanya orang Islam dengan musyrikin Mekah dah sepakat tak boleh berlaku perperangan, maknanya mereka tak boleh bergaduh, berperang, ataupun tidak boleh kedua-dua pihak ni bantu mana-mana pihak untuk berperang. Apa yang jadi? Musyrikin Mekah dia bantu satu bani namanya Bani Bakar yang waktu tu tengah bergaduh dengan bani yang namanya Bani Khuza'ah. Kaum musyrikin Makkah dia bantu Bani Bakar untuk serang Bani Khuza'ah di satu lembah yang namanya Lembah Watir. Bila mana Nabi SAW dengar perkhabaran tentang kaum musyrikin Makkah bantu Bani Bakar ini, Nabi SAW, tuan-tuan puan, arahkan ratusan ribu orang Islam ketika itu untuk pergi bergerak mara ke kota Makkah. Masa dah orang dah kata cerit bulu roma, tuan-tuan kan. Bila bergerak ke sana, tuan-tuan puan, untuk buat kepungan di kota Mekah dalam keadaan orang-orang yang waktu tu duduk di Mekah tak tahu pun ada orang-orang yang sedang bergerak untuk mengepung mereka. Bila dah sampai sana, ya, sampai ke ke kota Mekah, subhanallah, ajaib tuan-tuan puan. Hikmah mulianya jadi peristiwa ini dalam bulan Ramadan, berlakunya pembebasan ataupun pembukaan kota Mekah ini tanpa sebarang pertumpahan darah. Subhanallah. Ini kita sebut ya cukup ajaib bila mana jadi dalam peristiwa peperangan tapi tidak ada pertumpahan darah. Ini jadi dalam bulan Ramadan. Bila berlaku kepungan tadi, maka jadilah kalau macam kita hari ini dia jadi perintah kawalan pergerakan. Orang-orang musyrik Mekah tak boleh pergi mana-mana. Maknanya apa? Bukan kita hari ini je yang dikawal pergerakan, tapi dulu dah lama di zaman Nabi pun dah ada dah. Maknanya orang musyrikin waktu tu dia tak boleh pergi ke mana-mana melainkan 3 tempat. Berlindung di kediaman sendiri, di Masjidil Haram ataupun di rumah Abu Sufyan. Kenapa Abu Sufyan? Hak ni kita tak cerita, kita jadikan kerja rumah untuk tuan-tuan puan cari kenapa rumah Abu Sufyan dipilih. Baik. Bila dah jadi sebegitu, sampailah satu tempoh habis perintah kepungan tadi ataupun perintah kawalan pergerakan tadi, Nabi SAW himpunkan seluruh penduduk ketika itu di depan Kaabah, dan sejarah menceritakan Nabi SAW buat pengampunan beramai-ramai. Maknanya apa? Orang musyrikin yang waktu tu yang kita sebut yang tentang Islam, tetapi bila dia bersetuju dengan Nabi SAW, Nabi dengan sukarela berikan pengampunan secara terbuka. Subhanallah, inilah hikmah dalam bulan Ramadan, dan inilah antara ibrah yang kita nak belajar sikit dalam bulan Ramadan ini, bagaimana bulan yang mulia ini ya berlakunya peristiwa yang sebegini besar.
Tetapi kemuliaan bulan itu sendiri menjadikan peperangan ini ataupun pembukaan kota Mekah ini berbeza dengan mana-mana peperangan barat, yang evolusi barat, ataupun mana-mana sejarah peperangan yang mana tidak berlaku sebarang pertumbuhan darah ataupun sebarang pembunuhan secara beramai-ramai seperti mana yang telah terjadi dalam sejarah. Maka kita ambil sebagai iktibar di hujung segmen risalah ini, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bila mana berlaku ujian dalam bulan Ramadan, suasana Ramadan itu sebenarnya mempengaruhi diri kita untuk jadi manusia yang lebih baik lagi. Banyak lagi kita nak kongsikan tentang apa lagi peristiwa yang jadi dalam bulan Ramadan. Tunggu dalam segmen risalah yang seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.